yang tetap setia menunggu dari subuh tadi hingga ke saat ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang saya hormati, lagi saya kasihi Sahabat Pentadbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Pengarusi Hajar Suniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umur kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan rasa kecintaan kita, bertambahnya rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Pertama dan selamanya, terima kasih pada Puan Amira. Seterusnya pada Puan Ros selaku pengerusi serta pengerusi GNI, Barisan ADK pelaksana, dan juga semua para ibu dan para ayah yang mengikuti kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesihatan juga, insya-Allah. Berdoa kalau ada di kalangan kita yang sakit, Allah sembuhkan. Kalau ada di kalangan kita yang ada masalah, Allah beri jalan keluar dan Allah bantu. Kalau di kalangan kita yang masih ada hajat yang belum ditunaikan, kita doa kepada Allah SWT agar Allah permudahkan, insya-Allah. Seterusnya Allah kabulkan segala hajat kita. Amin rabbal alamin. Sampai itu, bagaimana Pak Amira sebut tadi, kita jangan lupa pada saudara mara kita di Gaza. Sekarang ni lebih dahsyat serangannya, kan? Kita terus berdoa, jangan berhenti berdoa untuk mereka semua. Sebab itulah senjata yang kita ada. Doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Kita tak mampu nak pikul senjata, tak mampu nak berperang kat sana, tapi sekurang-kurangnya kita jangan lupa untuk kirimkan senjata kita kepada Zionis Laknatullah. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan pada para mujahidin, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Okey, kita sambung pada surat 156 hari ini, iaitu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, yang disebutkan dalam Al-Quran. Betul Sebelum ni kita dah bincang tentang mukjizat yang pertama, iaitu Al-Quran. Okay. Bagaimana kehebatan Al-Quran, dan Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat kepada bentuk mukjizat itu sendiri, kita boleh kata Isra' dan Mi'raj ini adalah yang paling besar, kan? Kerana di luar adat manusia boleh melakukan perjalanan yang begitu singkat dengan jarak yang begitu jauh, tetapi tidak dipanggil dia sebagai mukjizat yang terbesar kerana hanya yang hidup pada zaman itu sahaja dapat menyaksikan
ataupun dapat merasai melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj tersebut. Kita umat Nabi yang terkemudian ini tidak dapat merasai bagaimana peristiwa Isra' dan Mi'raj itu. Sebab itulah Al-Quran yang ada pada tangan kita itu adalah mukjizat yang terbesar bagi baginda SAW, kerana bukan saja orang yang hidup pada zaman Nabi SAW, zaman diturunkan Al-Quran, tapi sampailah nanti akhir, sampailah hari kiamat, Al-Quran masih boleh dibaca, masih boleh kita boleh dalami tadabbur. Sebab itu Al-Quran ini adalah mukjizat yang terbesar Nabi SAW. Okay, jom. Surat 166. Peristiwa Isra' Mi'raj sungguh menakjubkan. Menakjubkan ni dia bahasa Arab sebenarnya. Ta'ajub ni Ustaz, kita boleh maknakan. 151 Ustaz. Ha? Ke surat 151 lah kan, mukjizat Rasulullah tu. Belum masuk mukjizat Kalau mukjizat Rasulullah tu 151. Tak ada Okey, situ tapi ke? kita dah sentuh tentang Al-Quran kan? So macam belum. Tak tahulah, saya terlepas. Macam saya dah Dah sentuh dah kan? tentang Al-Quran. Saya pun terlepas. Rasanya minggu lepas kita detik kenabian tu je rasanya. Kalau tak silap saya lah Ustaz. Tak apa, insyaAllah. Boleh. Tapi Al-Quran Al-Quran kita semua ma'ruf dah, maklum dah Al-Quran kan. Mukjizat terbesar Nabi SAW. Tak apalah, kita terus masuk Isra' dan Mi'raj. Nanti kita akan kaitkan juga dengan Al-Quran insyaAllah. Okay. Bahasa Arab sebenarnya menakjubkan ni bahasa Arab. Dia terbit daripada kalimah ta'ajub. Ajaba, ajaibun, ajaib. Kita panggil ajaib kan, ajaib. Ta'ajub lah sebenarnya asal kalimahnya. Orang bahasa Melayu panggil ajaib, perkara ajaib. Ajaib ni maksudnya di luar kotak pemikiran akal manusia boleh terima perkara-perkara yang ajaib ni. Ajaibnya kan, ajaib. Dia ain, ajaibun, ajaib, ain, ajaib, ajaib. Ta'ajub, menakjubkan sebenarnya bahasa Arab. Dia maksudnya suatu perkara yang ajaib lah. Satu perkara yang ajaib. Ia berlaku pada malam 27 Rajab. Okay, pada tahun yang ke-11 daripada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Isra' dan Mi'raj adalah dua peristiwa yang sangat besar di luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dan luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW dianggap sebagai suatu penganugerahan yang tinggi dari segi kerohanian. Okay. Kedua-dua peristiwa ini adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memperlihatkan tanda keagungan dan kekuasaannya. Peristiwa ini berlaku ketika mana Nabi SAW sedang, kita istilah sekarang kita panggil down lah, tengah down, tengah bersedih, berduka cita. Sebab itu tahun kesedihan Nabi SAW, dua insan yang sangat berjasa pada baginda SAW Allah wafatkan, iaitu Sayyidatina Khadijah, isteri kesayangan Nabi SAW, dan juga pakcik Nabi Abu Talib. Kalau Abu Talib meninggal ataupun wafat dalam keadaan dia tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi Nabi tambah sedih lagi, tambah sedih. Sebab itu Allah pujuk Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak boleh beri hidayah kepada siapa yang engkau ahbabta. Kita maknakan siapa yang engkau hendaki. Tapi ahbabta ni habib, maksudnya siapa yang kau sayang. Sayangnya baginda SAW kepada pakciknya Abu Talib tu, yang dianggap sebagai bapanya yang menjaganya selama 17 tahun, daripada umur 8 tahun sampailah umur 25 tahun. Yang dianggap sebagai ayahnya sendiri. Satu wafat, yang kedua adalah wafat dalam keadaan dia tidak beriman kepada Nabi SAW kan. Jadi Nabi terlalu sedih ketika itu, sehingga Allah pujuk Nabi dengan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki.
pulang daripada menguruskan semua pengebumian pakciknya Abu Talib. Tak lama lepas tu isteri kesayangan baginda SAW pula wafat, Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Sewaktu Sayyidatina Khadijah ni Nabi baringkan di atas riba Nabi SAW. Nabi lihat batang tubuh Khadijah ni tinggal tulang dengan daging. Tinggal tulang dengan daging. Maksudnya kurus kering. Mula-mula dulu Nabi kahwin dengan Khadijah, badan Khadijah ni berisi. Sebab dia orang kaya kan. Orang kaya makannya mewah, orang kaya makannya berkhasiat, berzat kan. Tapi seluruh kekayaan dia adalah untuk Islam. Selama tempoh pemboikotan ekonomi 3 tahun lamanya, sewaktu di awal-awal ni, harta Khadijah yang menanggung semua orang Islam ketika itu. Yang menanggung semua orang Islam ketika itu. Jadi di akhir itu bila dibaringkan di atas riba Nabi SAW, Nabi lihat Khadijah ni Allah tinggal tulang kan, dengan daging, dengan kulit je. Daging dah tak ada dah. Kurus Khadijah. Itu Nabi sedih sangat. Menitik air mata Nabi SAW di atas pipi Khadijah. Dan Khadijah kata, wahai Rasulullah, dia kata, kalau aku meninggal, tulang belulang aku ini boleh dijual, maka juallah untuk sebarkan Islam, untuk tegakkan Islam. Kalau tak boleh jual ya Rasulullah, kamu ambillah, jadikanlah sebagai senjata untuk mempertahankan Islam. Sampai tahap tu. Jadi bila Khadijah, isteri kesayangan Nabi SAW wafat, kemudian pakcik kesayangan Nabi SAW wafat, Nabi terlalu sedih. Dan peristiwa Isra' Mi'raj, selain daripada menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab pada ayat surah Al-Isra' ayat pertama tu, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami kepada Nabi SAW. Tapi adalah selain daripada itu adalah untuk memujuk Nabi, untuk beri motivasi pada Nabi. Jadi Allah bawa Nabi berjalan. Allah bawa Nabi berjalan sampai ke Sidratul Muntaha, melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, bagi menenangkan Nabi SAW. Pulang daripada Isra' dan Mi'raj, kalau kita sekarang ni istilah kata keep in touch. Keep in touch. Maksudnya kita sentiasa berhubung. Keep in touch. Kita sentiasa berhubung. Bagaimana Allah sentiasa berhubung dengan Nabi SAW? Allah beri solat. Kan? Kalau kita keep in touch ni maksudnya kita bagi nombor telefon. Kalau ada apa-apa hubungilah aku. Kita sentiasa berhubung. Jangan kita lama tak berhubung, kita sentiasa berhubung tau. Jadi beri nombor telefon. Jadi kita telefon, kita WhatsApp untuk kita sentiasa berhubung. Dengan Allah, nombor telefonnya adalah 24434. 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isyak. 24434. Tu. Untuk sentiasa berhubung dengan Allah, iaitu dengan solat. Dengan solat. Jadi Allah, perpisahan dengan Nabi SAW dalam peristiwa Isra' Al-Mi'raj, Allah berikan satu cara untuk sentiasa berhubung dengan Allah. Supaya Nabi ni tak rasa kekosongan, tak rasa kesorangan. Nabi ada Allah dan sentiasalah berkomunikasi dengan Allah. Itu dengan solat. Dengan solat. Okay. Selain daripada itu adalah untuk menunjukkan kekuasaannya. Yang selama ni mungkin Allah cerita pasal angkasa raya, kekuasaan Allah pada bulan, pada langit, pada planet-planet. Ketika ni nak Allah tunjuk kepada Nabi SAW. Mungkin firman sebelum ni yang Nabi terima tentang api neraka, tentang syurga, tentang malaikat. Pada hari inilah Allah tunjuk segala-galanya pada Nabi SAW. Itu kalau kita lihat, hanya 2 kali sahaja Nabi SAW melihat Jibril dalam wajah yang sebenar. Yang pertama ketika turun wahyu di Gua Hira. Yang kedua adalah ketika Isra' dan Mi'raj.
Kenapa pada yang lain tak? Tapi Isra' Mi'raj dia ditunjukkan sekali lagi wajah Jibril yang sebenar. Sebab linuriyahu min ayatina. Untuk menunjukkan kepada Nabi SAW tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, supaya lepas ni Nabi tidak lagi bergantung kepada manusia. Tidak lagi bergantung pada manusia. Tetapi bergantung kepada bergantung pada Allah. Allah dah bagi nombor telefon direct ni pada nombor telefon Allah ni direct terus pada Nabi SAW. Apa-apa mengadu pada aku. Apa-apa mengadu pada aku. Apa-apa beritahu aku. Ada masalah apa-apa beritahu aku. Lepas itu diberikannya solat. Yang bestnya pula, macam kita lah kalau kita ada nombor telefon yang di Pertuan Agong kan. Tiba-tiba kita dijemput ke istana, lepas tu kita mesra dengan Pertuan Agong, yang Pertuan Agong bagi nombor telefon kat kita. Personal, ni nombor telefon personal saya tau, bukan PA saya ke ataupun pegawai istana tak, ni nombor personal saya. Kalau apa-apa, ada masalah telefon je. Oh, kita rasa bangga gila lah kan. Lepas tu dia kata, okey, mungkin yang Tuan Agong kata jangan share dengan orang lain tau, awak seorang je. Kita tak boleh share sebab yalah mana tahu kan disalahgunakan dan seumpamanya. Tapi Nabi SAW dapat nombor telefon Allah 24434 tu, Nabi share pada kita. Nabi share pada kita. Kita boleh contact Allah, kita boleh telefon Allah, contoh kan. Jadi tak rasa bangga ke kalau kita dapat nombor telefon macam kawan bagi, ni nombor telefon Ustaz Agong direct ni. Kau pegang kan. Kita pun rasa hebatnya aku ada nombor telefon Ustaz Agong nombor personal, nombor handphone dia, handphone personal. Kita pun rasa bangga. Jangan kita ada nombor telefon yang Nabi share pada kita, nombor telefon Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tak pernah telefon Allah. Tak pernah kita ngadu kepada Allah. Kan? Itu sebut tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey. Sungguh pun ia peristiwa luar biasa yang terjadi 2 tahun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Itu mustahil dapat dijangkau oleh alam pemikiran manusia. Sebenarnya akal pemikiran manusia, bukan alam ini, tak sini kesilapan. Dia sebenarnya segala yang berlaku atas muka bumi, atas perkara yang kita kata yang ta'ajub, yang perkara yang besar ni, dia bukan tak boleh diterima oleh akal. Dia tidak boleh diterima oleh adat manusia. Adat ni kebiasaan manusia. Macam contohnya perjalanan Isra' dan Mi'raj. Nabi berjalan, kalau ikut perjalanan adatnya ataupun kebiasaannya daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, dia memerlukan perjalanan selama 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Tapi Nabi boleh berjalan dalam masa yang singkat. Jadi dia tidak boleh diterima oleh adat, tetapi masih boleh diterima melalui akal. Dia diterima boleh akal. Itu dalam Islam, akal ni juga jadi satu sumber hukum juga. Itu kalau kita bicara tentang ilmu akidah, ilmu tauhid, kan? Tentunya sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalil aklinya? Apa dalil akalnya? Apa dalil naqlinya? Naqli ni dalil Al-Quran. Naqli ni maksudnya dipindahkan, diambil daripada Al-Quran. Dalil akli, dalil akal. Apa maksud wujud Allah Ta'ala dari akal? Adanya alam ni. Tengok alam ni macam mana punya hebat dia. Kan? Gunung-gunung, pokok-pokok, awan, langit. Kan? Pasti ada yang mencipta, iaitu Allah. Jadi bila ada pencipta, ada Allah, berarti itulah dalil akal bagi sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ni dia bukan tidak boleh terima melalui akal, tapi dia menyalahi adat. Menyalahi adat. Okay. Namun kita selaku umat Islam wajib percaya dan meyakini bahawa Isra' dan Mi'raj, ini dua kalimah, Isra' wal Mi'raj sebenarnya. Kita Isra' Mi'raj terus. Isra' wal Mi'raj. Dalam bahasa Arab ni dipanggil Isra' wal Mi'raj. Isra' perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra'. Tapi Mi'raj perjalanan Nabi daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ke Sidratul Muntaha. Dua. Isra' wal Mi'raj. Kita dah gabung dah Isra' Mi'raj.
Alright. Okay. Bahawa Isra' dan Mi'raj ditempuhi serta dialami oleh Nabi SAW adalah benar dan berlaku dengan roh dan jasad sekali. Kalau berlaku roh sahaja, tidak ada kehebatan, tidak ada perkara yang takjub, perkara yang pelik, tak ada. Sebab kita pun kadang-kadang tidur malam boleh sampai pergi London. Kan? Mimpi sampai pergi London. Oh, tengok apa nama jam besar. Kemudian pergi dekat mana lagi? Kita boleh pergi sampai ke sana, ke London. Jadi kalau itu yang dilalui oleh Nabi SAW, manusia macam kita biasa pun boleh lalui itu. Tapi Nabi SAW dia berjalan dengan roh dan jasad. Roh dan jasad. Okay. Segala-gala boleh berlaku dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala selaku pencipta dan pentadbir alam semesta. Pernah tak kita terfikir kenapa susunan Isra' dan Mi'raj ini 27 Rejab dia sebulan sebelum Ramadan. Sebulan sebelum Ramadan. Sebab bila dah masuk Ramadan, dia tak ada lagi isu masalah kita ni beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Contohnya kita kata barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, okay, akan diberikan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Pahala kita tak pernah tengok. Pahala kita tak pernah tengok dan tak pernah rasa pun pahala tu macam mana. Bagaimana kita nak beramal kalau kita tidak percaya kepada pahala yang kita sendiri tak pernah sentuh, tak pernah rasa dan tak pernah lihat. Itu hanya perkara sam'iyat kita dengar daripada perkabaran Nabi, daripada Al-Quran, kan. Jadi dia menyentuh isu keimanan kita pada perkara-perkara lain. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj ni dia sebagai kunci kepada keimanan kita pada perkara-perkara yang ghaib. Itulah. Sebab itu dia datang dulu Isra' dan Mi'raj baru datangnya Ramadan. Sebab dalam Ramadan Allah kata siapa yang beribadah pada bulan Ramadan, Allah akan gandakan pahalanya berlipat kali ganda. Okay, siapa yang berpuasa, siapa yang melakukan amal ni, siapa yang mengejar Lailatul Qadar, Allah berikan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Mana kita percaya semua yang kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan dalam bulan Ramadan kalau kita tidak mengimani perkara yang gaib, perkara yang kita tak nampak, terutamanya tentang dosa dan pahala lah. Kemudian tentang syurga dan neraka. Sebab itu kuncinya adalah kita kena percaya Isra' dan Mi'raj. Kalau peristiwa Isra' Mi'raj pun kita tak percaya, bagaimana kita boleh percaya tentang syurga dan neraka. Dan ini juga lah sebenarnya dalil yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Abu Jahal. Pagi-pagi Abu Jahal dah jumpa Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, dia kata, aku dengar saudara engkau, sahabat engkau, baru balik daripada Masjidil Aqsa hanya dalam satu malam saja. Adakah kamu percaya, wahai Abu Bakar? Apa jawapan Abu Bakar? Katanya, syurga dan neraka yang aku tak lihat pun aku percaya. Ini lagi perkara yang berlaku di atas alam yang nyata ni. Maksudnya, peristiwa Isra' Mi'raj berlaku di alam dunia ini, alam yang nyata ni. Kalau syurga neraka pun aku tak pernah lihat, aku tak pernah rasa, aku tak pernah sentuh. Itu aku percaya, lagilah peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku atas muka bumi ni. Itu jawapan Abu Bakar Siddiq kepada Abu Jahal. Tentang. Jadi ini sebenarnya adalah persoalan akidah kita. Kita tak boleh kata, kita percaya je. Sebab dia, yalah, benda ni mana boleh kita nak pertikai. Tak boleh macam tu. Itu bukan, tak boleh. Kita kena yakin dan percaya. Yakin dan percaya bahawa Allah mampu mengadakan semuanya. Allah mampu untuk mengadakan semuanya. Ini juga jadi dalil kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan bahawa Isa tu anak Allah. Sebab dia lahir tanpa bapa dan katanya bapanya adalah Allah. Jadi kalau peristiwa yang macam ni pun boleh berlaku di atas alam yang nyata ni, yang maksudnya Nabi berjalan, kemudian Nabi naik ke langit, kemudian Nabi turun,
dalam masa yang singkat, tidak mustahil bagi Allah untuk mencipta Isa bin Maryam tanpa ayah. Tanpa ayah. Itu sebenarnya yang hikmah kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Okey. Isra ni bukan perjalanan yang kita maknakan dengan perjalanan yang biasa. Isra ni adalah perjalanan yang dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Isra adalah perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestin. Okay. Jadi peristiwa ini terakam dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdi minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Kalau kita baca bahasa Arab, kalau sara, dia telah berjalan. Jadi kalau asra, dia telah menjalankan. Kalau dakhala, dia telah masuk. Kalau adkhala, ada alif di depan dia, adkhala, bermaksud dia telah memasukkan. Bukan dia masuk, dia telah memasukkan sesuatu. Okey. Jadi kalau asra bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Jadi kalau Allah yang menjalankan hamba-Nya, tidak ada pelik lah. Allah yang Maha Berkuasa. Dia berkataan asra. Allah yang menjalankan. Macam semut. Dia kata. Dia sebelum ni semut ni ada dalam rumah ni. Tiba-tiba. Suara Ustaz hilang. Suara Ustaz hilang. Ke saya seorang ni tak dengar? Dia pun tak dengar. Tak dengar. Suara Ustaz. Tiba-tiba lost suara. Tadi ada. Tak ada. Tapi Tadi ada yang dijalankan tu ada. Yang Allah menjalankan tu. Saya pun pelik kenapa tak dengar kuat ni. baru sekejap ni tadi hilang. Nak belikan bang? Abang nak belikan? Nak belikan tu? Saya dengar suara Puan Mira pun perlahan sikit. Oh ya ke? Sekejap Jelas tak? Tak kena keluar masuk balik. Tapi macam dah dengar dah. Salah terus Okey. Terus Silakan terus. Ustaz. Subhanallazi. Okey, sebab itu Allah mulakan ayat ni. Kalau saya ceramah Muhammadul Rasul, ceramah Isra dan Mi'raj. Saya guna satu dalil ni je lah. Alhamdulillah. Setakat ni kalau setakat nak ceramah 2 jam tanpa berhenti, boleh. Dengan satu dalil je. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Satu dalil, satu ayat ni je. Saya kupas. Kan? Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj ni kita boleh terima walaupun dia perkara yang ta'ajub, perkara yang ajaib, kan? Kita boleh terima semuanya berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah Isra. Ayat satu ayat ni je, ayat pertama. Sama sekali perkataan subhana lah. Subhana. Apa maksud subhana? Maha suci. Allah, maha suci Allah. Subhanallah. Apa maksud maha suci Allah? Maha suci Allah ialah kita ni mensucikan Allah daripada sifat buruk. Kita mensucikan Allah daripada sifat kekurangan. Kita sucikan Allah daripada bersifat makhluk. Bersifat makhluk. Itu subhana ni, Allah takkan berbohong. Maha suci Allah daripada sifat yang buruk. Maksudnya sifat yang berbohong. Allah takkan berbohong. Yang kedua, Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Allah ni maha berkuasa. Tak ada kurang bagi Allah Ta'ala. Tak ada perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang seterusnya, maha suci Allah daripada sifat makhluk. Allah tak macam makhluk. Makhluk ni ada sifat yang lemah. Allah tidak ada sifat lemah. Allah ni maha kuat.
Allah ni maha kuat. Allah ada iradah, ada kudrah. Allah ni maha kuat. Jadi maha suci Allah. Allah telah membersihkan atau menyucikan diri daripada sifat yang buruk tadi tu. Kalau kita lepas solat kan, kita zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Laju-laju. Kan? Slow lah. Subhanallah. Sebut je perkataan subhanallah, lalukan dalam minda kita. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Lepas tu subhanallah, maha suci Allah daripada sifat buruk. Subhanallah, maha suci Allah daripada sifat jauh daripada sifat makhluk. Macam tu. Jangan laju sangat. Subhanallah, 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 subhanallah kan. Yang bunyi apa? Bunyi sebelah je. Dia tak bunyi subhanallah. Ada ni. Bunyi macam tu je. Dia tak ada subhanallah, subhanallah, subhanallah kan. Okay. Dia satu-satu seslow. Sebab kita nak menghayati maksud subhanallah tu. Subhanallah. Jadi ayat ni Allah mulakan dengan subhana, maksudnya Allah dah menyucikan diri Allah daripada sifat semua tadi tu. Yang buruk, sifat lemah kan, sifat makhluk. Okey. Kemudian subhanallazi asra menjalankan. Macam kisah semut tadilah. Semut tadi, mana kau lama tak nampak? Seminggu hilang ni. Kan? Kata aku bawa balik daripada London. Bawa balik daripada London. Yang kawan dia kata, jangan tipu lah. Kau nak keluar daripada rumah ni pun satu hari. Kan? Nak keluar daripada rumah ni pun berjalan sampai ke depan. Daripada ruang tamu nak sampai keluar ni pun satu hari berjalan. Lagi nak pergi London. Tak masuk akal langsung kan pergi London. Kan? Dia kata, tak, aku masuk dalam beg tuan aku. Tuan kita kan kita bawa balik London seminggu. Masa nak balik aku masuk lagi dalam beg ya. Kan? Masuk dalam beg ya. Jadi selama seminggu ni aku kat London. Lepas tu yang kawan dia kata, kalau macam tu, iyalah sebab bukan kau yang berjalan. Kau dibawa berjalan. Kau dibawa berjalan. Jadi maksud asra kat sini adalah Nabi ni dibawa berjalan oleh Allah. Itulah. Hilang balik Ustaz. Hilang Dia sekejap cakap nak tadi. hilang. Tak best sekarang lah, okey. takut je ni. Sekarang okey ah. Tadi hilang. Siapa Ustaz? Allahu Akbar. Saya Mujadah. keluar balik, nanti saya masuk balik. Baik Ustaz. Boleh? Boleh. Yalah. Dengar dah. Masya-Allah. Okay, tadi ada Ilham. Okey, tu maksud dia tadi tu macam semut tadi tu kan. Okey. Tak ada benda yang pelik sebab maksud asra adalah Allah bawa Nabi jalan. Allah bawa Nabi berjalan. Macam semut tadi lah. Dia pergi London sebab Tuhan dia bawa dia berjalan ke London. Jadi tak ada mustahil. Tak masih boleh terima oleh akal. Sebab Allah yang membawa Nabi berjalan. Itu Allah gunakan perkataan asra. Okay. Kemudian bi'abdihi. Gunakan perkataan bi'abdihi. Nabi digunakan perkataan abdihi. Abdun ni sifatnya lemah. Kurang. Okay. Jadi kalau hamba itu sendiri nak berjalan, takkan mungkin dia mampu berjalan. Sejauh itu dan sepantas itu. Kan? Sepantas itu. Tetapi yang membawa Nabi berjalan adalah Allah dan sifat hamba tu lemah. Sebab itu bila gunakan perkataan abdihi kat dalam tu, bermaksud hamba Allah ni sifatnya lemah. Yang berkuasa adalah Allah. Macam surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi wa lam yaj'al lahu iwaja. Okay. Bila Nabi menceritakan tentang kehebatan Al-Quran, cerita tentang bagaimana kekuasaan Allah pada penciptaan langit dan bumi, kan? Itu bukan karangan Nabi SAW. Itu bukan Nabi yang cerita sebab hamba ni lemah sifat dia. Dia tak mampu untuk cerita. Bagaimana Nabi nak cerita tentang
apa nama, di cakrawala kita ni, tentang planet ni, tentang bintang ni, tentang galaksi ni, sedangkan Nabi sendiri tak pernah lihat benda tu ya, sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu Allah kata alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan anzalal kitab, kitab Al-Quran yang hebat ini ala abdihi, kepada hambanya. Jadi yang hebat tu adalah kitab itu, bukan kehebatan Nabi SAW. Dan yang paling hebat adalah Allah. Sebab kitab Al-Quran tu adalah kalam Allah. Nabi hanya menyampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu digunakan perkataan abdihi. Jadi bila rujuk perkataan abdihi dalam ayat ni, dia menunjukkan bahawa Nabi tak mampu berjalan kalau Nabi nak berjalan sendiri. Tetapi asra, yang menjalankan Nabi adalah Allah. Yang membawa Nabi jalan adalah Allah. Okay. Yang kedua, Nabi diberi satu tunggangan. Tunggangan. Okay. Tunggangan tu namanya burak. Burak. Burak ni sebenarnya berasal daripada kalimah barku. Al-barku ni maksudnya kilat. Kilat. Petir kilat tu. Al-barku. Okay. Kajian sains pun dapat membuktikan bahawa satu saat kelajuan kilat ataupun kelajuan cahaya bersamaan 300,000 kilometer. 300,000 kilometer. Okey. Jadi perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 787 batu. Lebih kurang 1,236 kilometer. Okey. Nisbah dengan satu saat 300,000 kilometer dengan 1,236 kilometer. Kalau 300,000 kilometer per saat, berarti berapa? 0.0000001 saat. Maksudnya kita pejam mata ni, pejam mata buka balik, belum buka balik dah sampailah Nabi SAW ke Masjidil Aqsa. Sekejap je. Jadi pelik tak? Tak pelik sebab Nabi ni diberikan kenderaan namanya burak. Burak ni diciptakan daripada cahaya. Kan, diciptakan daripada cahaya. Kita sebut tentang tu. Okey. Maknanya cahaya lagi laju daripada kilat, Ustaz. Ya, cahaya lebih laju. Kilat tu cahaya lah. Sama lah. Kilat tu cahaya lah. Jadi kelajuan cahaya Maknanya satu saat 300,000 kilometer. 300,000 kilometer sesaat. Okey, ya. Ya. Nombor 2 yang paling laju adalah kelajuan bunyi. Di kelajuan bunyi. Bunyi sampai dulu. Baru objeknya sampai, kan. Jadi kelajuan cahaya yang paling laju sekarang setakat ni lah. Dia orang sekarang tengah kaji satu lagi teknik lipatan dia panggil. Tu lagi laju daripada kelajuan cahaya. Teknik lipatan macam mana? Bumi ni dilipat. Macam saya nak pergi page ni ke page ni, kan. Lipat je buku tu, akan bertemu lah dia. Kan? Jadi jarak yang jauh ni dilipat. Jadi dia orang ni cari yang kelajuan lipatan tu panggil. Kelajuan lipatan. Okey. Jadi Ustaz, Allah ada lagi yang lebih laju daripada cahaya, Ustaz. Niat apa dia? kita. Niat kita niat lagi Itu laju, kan. Mufti Zainal Abidin lah cakap, Allah Alam. Yalah, betul juga. Laju, niat. Niat lagi laju daripada cahaya. Betul? Sebab niat ni maksudnya al-qasdu. Qasdu ni lintasan hati. Bukan lafaz niat tu, soli fardhu maghrib tu. Dia niat lintasan hati tu. Betul lah. Lagi laju. Baru niat je dah sampai kat Allah. Baru niat je dah sampai kat Allah, kan. Okey. Jadi burak kenderaan Nabi SAW. Nabi pernah cerita tentang burak ni. Burak ni kata Nabi SAW seekor binatang yang diciptakan daripada cahaya. Dia berwarna putih. Dia lebih besar daripada keldai. Lebih kecil daripada bagal. Bagal ni kacukan kuda dengan keldai lah. Dia lebih kecil daripada bagal. Okey. Tapi dia bukan kuda, dia bukan bagal. Kita kadang-kadang bila gambaran hadis tu sebut lebih kecil daripada bagal, lebih besar daripada keldai,
kita terus kuda, ada sayap. Ada kuda ada sayap. Lagi teruk, kepalanya kepala perempuan. Kan? Kepala perempuan. Tak, sebenarnya Allahumma salli alaihi wasallam, dia tak disebutkan mana-mana hadis pun tentang bagaimana bentuknya, ada kepak ada ke tak ada kepak, tak ada. Itu semua ilustrasi je, ilustrasi je. Gambaran dia orang tentang tu. Sebab itu Baru borak je tak saya nak tanya. tak. Baru saya nak tanya Ustaz, macam mana gambaran buruk tu, tapi tak ada tak ada Tak hadis ada. yang Tak ada, tak tak ada ada. lagi. Sebab itu borak ni sebenarnya kenderaan yang diberikan kepada para nabi dan para rasul Allah, bukan hanya Nabi Muhammad SAW dan peristiwa Isra' je. Macam Nabi Ibrahim AS pun, sewaktu dia membawa keluar Siti Hajar dan Nabi Ismail AS kan, di kota Mekah berdua, tanpa ada sesiapa. Bukanlah zalim Nabi Ibrahim tu letak jauh macam tu kemudian tak diziarahi, tak. Setiap hari Nabi Ibrahim menziarahi Siti Hajar isterinya dan Nabi Allah Ismail setiap hari. Macam mana setiap hari? Buraklah kenderaannya. Sekejap tu sebatas kilat Nabi Ibrahim dah sampai dah. Ziarah-ziarah main dengan Nabi Ismail dah balik Palestin. Kan? Jadi kalau kita kata kenapa jauh sangat dia letak, kenapa tak letak sebelah je? Contohnya Palestin kan, letaklah dekat alah tak payah jauh. Letak kat sempadan Mesir pun boleh, dekat Rafah tu kan. Dekat sempadan Rafah tu. Tu pun tak jauh, boleh naik kuda ke, boleh naik apa, pergi ziarah sekejap kan. Lebih kurang dalam 100 km je tu. Kenapa letak jauh sangat? Kenapa sampai ke Mekah beribu-ribu kilometer? Satu kita tahulah bahawa Nabi Ibrahim letakkan Hajar dan Nabi Ismail di Mekah. Itu perintah Allah kan, dia berjalan sampai Allah kata letak kat sini. Jadi selagi mana Allah kata tak letak kat sini kan, Nabi Ibrahim terus berjalan je. Hajar kan tanya je, ke mana nak bawa dia, ke mana nak bawa dia. Nabi Ibrahim kan tak jawab. Sebab Nabi Ibrahim tak tahu. Dia tunggu perintah Allah. Sampai kata Allah kata letak kat sini. Bila letak sini, Nabi Ibrahim kan terus pergi. Terus pergi. Dan ketika itu Siti Hajar tanya, adakah kamu meletakkan aku di sini kerana perintah Allah? Nabi Ibrahim toleh kata, ya, perintah Allah. Bukan tinggal macam tu. Sedangkan Nabi Ibrahim sayang sangat dengan Hajar. Kan? Rindu sangat dengan Nabi Ismail. Anak yang ditunggu selama sampai umurnya 83 tahun kan? Yang ditunggu. Tiba-tiba dapat anak kan? Dibawa keluar pula. Dia tinggalkan pula tempat yang jauh. Tak. Maksudnya bukan tinggal macam tu je. Kan? Dia ziarahi setiap hari sebenarnya. Dengan burak, dengan kenderaan burak. Itu sebenarnya bukan ditinggalkan macam tu, lepas tu tak tahu khabar berita dah, sampailah lama baru jumpa balik, tak. Setiap hari Nabi Ibrahim menziarahi Nabi Allah Ismail dan Hajar di Mekah dengan kenderaan burak tu. Jadi kalau burak yang sepantas itu, kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, selangkah burak berjalan sejauh mata memandang. Selangkah je burak ni melangkah sejauh mata memandang. Berarti Masya Allah kan, tu tak pelik lah kan bagi Nabi SAW, dan tak pelik bagi Allah, tak mustahil bagi Allah dipanggil, tak mustahil bagi Allah. Tu disebut asra, bagaimana Allah menjalankan Nabi SAW, bagaimana Allah menjalankan Nabi SAW. Okay. Kemudian ayat seterusnya, okay. Tahu tak kenapa nama dia Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa ni maksudnya hujung. Hujung ataupun jauh. Kalau rujuk dalam surah Yasin kan, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Telah datang daripada Aqsal Madinah. Aqsal Madinah, hujung bandar. Hujung kota Antakya tu. Rajulun, seorang lelaki. Dalam tafsir disebut Habib Musa An-Najjar. Orang yang menyembunyikan keimanan dia kepada Nabi Isa AS. Sedangkan kaum dia tak beriman, dia menyembunyikan. Sebab itu dia tak boleh duduk dalam bandar. Duduk dalam bandar, orang nanti lihat dia beribadah.
Jadi dia duduk di gua-gua, di lereng-lereng bukit, di luar bandar, di luar bandar. Waja amin aqsal madinati. Bila utusan yang dihantar oleh Nabi Isa, tiga orang utusan, yang dihantar oleh Nabi Isa alaihissalam, kan. Jadi dia terus lari daripada hujung bandar tu, uh, untuk membantu utusan tu, kan. Waja amin aqsal madinah. Jadi nama Masjidil Aqsa tu diambil, Aqsa tu maksudnya jauh. Siapa yang beri nama Masjidil Aqsa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika Allah perintahkan dia membina Masjidil Haram, 40 tahun selepas itu Allah perintahkan dia untuk bina Masjidil Aqsa. Jadi oleh kerana jauhnya Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram, dipanggil Masjidil Aqsa tu dengan nama Masjidil Aqsa. Masjid yang jauh. Sampai sekarang kita kan panggil nama Masjidil Aqsa. Yang menamakan Masjidil Aqsa tu adalah Nabi Adam AS. Masjid yang jauh, masjid yang hujung. Sebab itu ada dua masjid je, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, atau yang atas muka bumi ni awalnya. Tapi Allahumma salli alaihi yang Masjidil Aqsa jauh kan, jadi dipanggil lah Masjidil Aqsa. Masjid yang jauh, masjid hujung. Okey. Saya insya-Allah okey. Masjidil Haram lah. Apa nama Masjidil Haram? Apa haram-haram? Haram maksudnya hormat, mulia. Jadi kalau perkara yang diharamkan pada kita, maksudnya perkara yang Allah haramkan kerana Allah nak memuliakan kita. Contohnya Allah haramkan arak. Kenapa? Allah nak muliakan akal fikiran kita. Sebab orang yang minum arak ni mabuk, dia akan hilang kewarasan akalnya. Sebab itu Allah haramkan, bermaksud Allah nak jaga kemuliaan kita. Allah nak jaga kemuliaan kita. Kenapa Allah haramkan zina? Dan zina kata Allah, la taqrabu, jangan kamu dekati. Bukan la taf'alu, jangan kamu buat. Dekati juga pun tak boleh yang membawa kepada bibit-bibit kepada zina. Jangan. Sebab kata Allah, zina ni dia bahaya. Jadi la taqrabu zina. Kenapa Allah haramkan zina? Sebab Allah nak jaga kehormatan zuriat keturunan kita. Zuriat keturunan kita. Itu maksudnya Masjidil Haram. Okey? Itu nanti insya-Allah. Linuriyahu min ayatina, untuk kami lihatkan tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, semua ditunjukkan pada Nabi SAW. Satu, nak pujuk Nabi lah, Nabi kan sedang bersedih. Yang kedua, nak tunjukkan kekuasaan Allah pada Nabi, semuanya linuriyahu min ayatina, untuk Nabi ni confident. Nabi tidak bergantung lagi kepada manusia. Nabi tidak lagi bantu manusia. Allah tunjukkan dalam perjalanan Isra' itu apa dia? Syurga, neraka. Allah tunjukkan tentang bentuk malaikat yang sebenar, malaikat Jibril yang sebenar. Itu Nabi boleh berfirman, boleh bersabda kan? Di belakang Jibril ni ada 600 sayap. 600 sayap. Cuma jangan bayangkan macam sayap burung tu. Nabi sebut dalam hadis bahawa paling sikit sayap malaikat ni 2. Ada yang 3, ada yang 4, dan ada yang lebih mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat Jibril dia ada 600 sayap di belakang. Ada 600 sayap di belakang. Kalau kita lihat dengan mata kepala kita, pengsan terus kita kan. Mati terus. Kan? Tapi tu. Jadi Allah tunjuk semua, Allah buka semua. Okey, yang cerita tentang cakrawala itu dalam peristiwa Mi'raj. Nabi naik, Nabi lihat yang Allah telah berfirman dengan apa? An-Najmi ke, dengan bintang ke, kemudian was-sama'i ke, was-sama'i zatil buruj ke, buruj-buruj tu, itu perjalanan Nabi SAW. Isra', itu Mi'raj. Mi'raj pula dibawa oleh malaikat Jibril. Tadi kalau Buraq, Nabi naik daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okay, dan Nabi tambat Buraq di Masjidil Aqsa. Itu ada simboliknya, ada besi tu kan, gelung besi tu dekat dinding Masjid Buraq tu. Ada kan?
Saya rasa semua dalam ni dah pernah sampai kan ke Masjid Al-Aqsa. Dia tu sampai lagi. Pernah Ustaz, doakan tak pernah. Amin, amin. InsyaAllah. Dia ada besi, dia lekat kat dinding tu simbolik. Di situlah tempatnya Oh, memang kena apa nama? tambat Ustaz Ah? Masya Allah, baru saya tahu memang kena tambat Masya Allah. Burak ni binatang. Jadi binatang ni kena tambat lah, ikat dekat tu. Jadi ada simbolik kat situ lah, diikat. Kemudian Nabi naik ke Sidratul Muntaha dengan Malaikat Jibril. Bagaimana boleh sepantas itu? Sebab Malaikat Jibril pun cahaya kan? Malaikat Jibril cahaya. Jadi boleh naik dengan sepantas kilat. Sepantas kilat. Sebab malaikat pun cahaya. Okey. Sampai ke Sidratul Muntaha. Okay. Sidratul Muntaha ni apa sidra? Sidra ni pokok sidr. Pokok bidara. Pokok yang besar. Yang menjadi sempadan di langit yang ketujuh lah. Langit dunia yang ketujuh. Pokok yang besar ini muntaha. Muntaha ni intaha asal kalimahnya. Muntaha ni maksudnya sampai situ je manusia ataupun makhluk boleh sampai. Dah batasan dah. Batas dah manusia sampai situ je. Iaitu di satu pohon yang besar, pohon sidr, pohon bidara. Di langit yang ketujuh, sebelah dekat dengan Jannatul Adin ni disebutlah. Syurga Adenin. Okay. Sidratul Muntaha. Okay. Sampai situ je manusia boleh sampai. Itu Malaikat Jibril hanya boleh teman Nabi SAW sampai Sidratul Muntaha saja. Dan yang berjalan terus untuk bertemu Allah, ni banyak perbahasan kita bahaslah tentang ketika Nabi melihat Allah, adakah ketika ada ataupun Nabi hanya mendengar suara Allah ataupun macam itu kan. Itu banyak perbahasannya lah, tapi tak dinafikan juga boleh Nabi melihat Allah sebab nanti dalam syurga antara nikmat yang terbesar makhluk ni boleh melihat Allah. Boleh melihat Allah. Okey. Jadi wallahu alam lah nanti kan. Tak semua ahli syurga nanti boleh lihat Allah. Jadi nikmat yang paling terbesar dalam syurga adalah boleh lihat Allah. Boleh lihat Allah. Jadi tak mustahil ikut perbahasan panjang lah nanti kita bahaskan, tak sempat untuk hari ni lah. Tentang adakah Nabi berjumpa Allah masih lagi melalui perantaraan malaikat ataupun Nabi hanya dapat ilham daripada Allah ataupun terus berjumpa Allah, tu banyak perbahasan insyaAllah. Jadi itu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab itu peristiwa Isra' Mi'raj ni peristiwa yang besar. Dia menyentuh akidah kita. Kalau kita peristiwa Isra' dan Mi'raj pun kita tak boleh percaya, lagilah yang lain kita tak boleh percaya. Syurga, neraka yang kita tak lihat, dosa pahala yang kita tak lihat, kita takkan boleh beriman dengan namanya syurga, namanya neraka, namanya dosa, namanya pahala kalau kita tidak boleh beriman kepada Isra' dan Mi'raj. Saya rasa cukup. Kalau cukup insyaAllah nanti tersambung lagi untuk mukjizat-mukjizat yang lain pula. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nak buka soalan ke macam mana? Boleh insyaAllah. Silakan. Silakan kalau ada jemaah yang nak bertanya, silakan insyaAllah. Ustaz, mukjizat yang Ustaz tulis dalam buku ni ada 19 je Ustaz. So, macam mana? Termasuk mukjizat yang diceritakan dalam hadis Nabi SAW. Sebenarnya kan Ustaz, mukjizat Rasulullah ada berapa? Banyak sebenarnya. Ribu. Banyak, ya. Ni yang besar-besar je lah saya masukkan. Oh, Masya Allah. Baik, ada soalan? Tak ada, semua faham. Semua terkesima Ustaz. Semua terkesima. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak tanya satu soalan. Nabi Ibrahim alaihissalam tu dia berasal daripada keturunan siapa ya? Dan berasal dari mana? Dia asal Palestin. Dia berasal dari mana? Oh, dia Palestin. Dia memang asal pada Palestin. Nabi Ibrahim asal pada Palestin. Oh, jadi dia keturunan dari Nabi apa tu? Nabi Nuh lah. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Maksudnya keturunan Nabi Nuh. Sebab itu Nabi Nuh ni kan bapa kedua manusia kan selepas Nabi Adam AS. Ya.
Jadi ya, selepas ya. peristiwa banjir besar tu, tak ada lagi yang hidup kecuali yang naik bahtera Nabi Nuh 83 orang tu. 84 orang termasuk Nabi Nuh AS. Jadi Nabi Ibrahim ni dia daripada keturunan Nabi Nuh AS. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, Okey. ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita tutuplah. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah, Barakallahu fiq, Jazakumullah khairan jazak Ustaz atas pencerahan hari ini. InsyaAllah mukjizat Rasulullah SAW. Kita akan sambung lagi selepas ini dengan seterusnya Ustaz. Isra Mi'raj tu dah habis dah Ustaz. Kita sambung nanti terpelihara daripada Tuhan bunuh. InsyaAllah. Ya, betul. InsyaAllah. Surat 121. Okey, boleh masing-masing tanda insyaAllah. Baik, mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, tambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemundur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi. InsyaAllah Ustaz, saya buat sikit bahan kuliah. Hari ini kuliah kita petang asar nanti bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh pada pukul 5.15 petang dengan tahsin Al-Quran insyaAllah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemundur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Saya mewakili Gemundur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah ini ada yang tidak kena, yang terkasar bahasa, mohon maaf. Saya mewakili Gemundur Iman mohon maaf. Dan saya mohon Ustaz menutup dengan tasbih kafarah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Terima kasih.